Peranan kepimpinan wanita dan bagaimana ia merangkumi pelbagai aspek. Pagi ini bertuah sekali kita dapat berbicara dengan dua tamu dalam talian kita. Selamat pagi kepada Puan Rina Auliatul Imani yang merupakan Senior Fund Accountant dari Royal Bank of Canada, dan juga Dr. Satish Kumar Sanggar yang merupakan pengarah program Parlimen Wanita Muda. Selamat pagi Puan Rina dan juga Dr. Satish. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Satu topik yang sangat penting untuk kita kongsikan dari segi pemerkasaan, empowerment kita selalu sebut ya, tapi bagaimana dari segi aplikasi dan juga untuk memastikan ia dapat dilakukan dari sokongan golongan masyarakat. Ini yang perlu kita bawakan kepada anda semua pagi ini. Jadi untuk mukadimahnya mungkin kita boleh pertanyakan terlebih dahulu kepada Puan Rina berkenaan bagaimana Puan melihat peranan pentingnya peranan wanita ini dalam memacu kepimpinan negara dalam masa hadapan kita untuk kita memacu ekonomi dan kemakmuran bersama. Puan Rina. Okey. Hai, Assalamualaikum semua. Salam. Jadi saya bagikan pendapat saya dan ingin diingatkan yang pendapat saya ini pendapat spesifik personal saya berdasarkan apa yang saya telah perhatikan. Jadi apa yang kita boleh perhatikan sama-sama adalah pembabitan wanita dalam aspek atau arena kepimpinan negara ini. Ya, memang tidak lagi sama seperti dulu. Ya, memang dah makin ramai wanita yang ada dalam arena politik, dalam arena kepimpinan atau pembangunan bangsa negara. Tetapi apa yang kami ingin tekankan bahawa sebanyak mana sumbangan yang kami berikan, kami masih dilihat sebagai nombor dua ataupun masih tidak diberikan spotlight lah sepenuhnya. Jadi saya rasa saya ada come up dengan dua istilah ni lah, dua contoh yang saya rasa menggambarkan pembabitan wanita atau kepentingannya penglibatan wanita dalam arena atau dalam aspek pembangunan negara atau kepimpinan negara, iaitu kami bukan pelakon tambahan dalam sebuah drama. Kami bukan pasukan sorak bagi mana-mana tim sukan. Kami watak utama. Kamilah macam mana orang katakan MVP. Yes. Bukan. Jadi itu pendapat saya. Dan dari apa yang telah pun dikatakan oleh Cik Rina tadi, Dr. Satish, program Parlimen Wanita Muda, bagaimana semua cabaran yang kita sedia maklum ini dilalui oleh wanita bukan saja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Dalam pada kita melaungkan empowerment, pemerkasaan dan sebagainya, masih lagi ada sekatan-sekatan yang seakan-akan sukar untuk diatasi. Pandangan doktor bagaimana? Okey, tentu sekali kita semua sedar bahawa stereotip masyarakat kita terlalu tinggi terhadap kebolehan dan keupayaan wanita untuk melakukan sesuatu perkara, terutamanya dalam soal pembuatan dasar ataupun kepimpinan negara. Jadi kami terpanggil untuk melakukan satu anjakan paradigma untuk memastikan wanita diberi peranan dan wanita diberi pendedahan awal serta kita dapat mencukil lebih ramai wanita muda untuk turut serta dalam politik negara. Jadi sebenarnya ramai yang minat untuk turut serta dalam politik negara, tetapi peluang itu tidak diberikan dan saya berharap agar kita memandang serius terhadap jurang gender yang selalu kita bercakap soal gender sahaja, kita bercakap mengenai hak wanita, tetapi sebenarnya gender adalah melibatkan kedua-dua jantina, iaitu lelaki dan wanita. Jadi soal jurang gender ni kita perlu sentiasa diberi penekanan dan saya berharap pasca pandemik COVID-19 ini bukan sahaja kita memberi tumpuan ataupun perhatian bagi pemulihan ekonomi dan sosioekonomi rakyat, tetapi kesaksamaan dan kesamaratan gender perlu menjadi salah satu elemen penting dalam kita menyuburkan lagi demokrasi di negara ini. Baik doktor, dan kita seperti yang doktor nyatakan tadi, program Parlimen Wanita Muda ini merupakan satu inisiatif
inisiatif yang baik dalam kita memperkasakan generasi muda, khususnya golongan belia wanita di luar sana. Dan juga Puan Rina, saya ingin dapatkan pandangan daripada Puan Rina. Kita sering kali mendengar pandangan berkenaan kepimpinan itu perlu bermula dari rumah. Jadi bagaimana Puan Rina memberikan penghuraian berkenaan peranan sebagai seorang ibu merupakan satu tanggungjawab kepimpinan yang sangat besar dalam membentuk generasi muda ataupun generasi negara bangsa yang lebih ke hadapan, lebih berkaliber dan juga cemerlang. Puan Rina. Ya, baik, terima kasih Munawar. Okey, pertama sekali saya juga nak highlightkan bahawa saya pun salah satu ahli perwakilan Parlimen Wanita Muda. Ini adalah inisiatif sendiri bagi untuk memperjuangkan sama-sama untuk memberdayakan wanita. Itulah terma yang kita pakai dalam program kita lah, Women Empowerment, pemberdayaan wanita. Jadi macam Munawar katakan tadi, apakah pendapat saya tentang bila perkara sebegini dia kena bermula daripada rumah. Ya, saya percaya pada benda tu in a way that nombor satu, kita kena kembali kepada roots kita, di mana macam mana kita nak lahirkan pemimpin wanita atau pemimpin in general. Kita nak lahirkan pemimpin datang dari rumah. Kita memberikan suatu environment yang membolehkan mereka untuk berkembang menjadi seorang pemimpin. Dan kalau saya nak kait balik kepada penglibatan atau pengkabilan wanita dalam kepimpinan negara, senang je. Benda semudah-mudah kita dapat tengok. Pembabintan wanita masih sikit, yes, berbanding dengan lelaki dalam kepimpinan negara. Tetapi peranan seorang ibu itu sahaja sudah sangat penting dalam melahirkan generasi pemimpin yang mutu. Jadi segalanya bermula daripada rumah. Bukan sahaja tanggungjawab ibu bapa, tetapi tanggungjawab semua. Tanggungjawab diri sendiri, kesedaran diri sendiri. Dan saya suka apa yang Dr. Satesh sebutkan sebelum ni adalah berkenaan dengan stereotype, persepsi. Jadi bila kita nak mulakan di rumah, kita nak mulakan dengan diri kita perlu perbetulkan persepsi, betulkan semula mindset. Ini bila kita nak perbetulkan dia, benda ni menjadi sesuatu yang susah sebab benda ni bukan normal. Jadi inilah yang kita kata norma baru. Ini juga dikatakan norma baru. Jadi itu pendapat saya. Dr. Satesh, dari apa yang Misha sebutkan tadi, di Malaysia sebenarnya kita sangat bertuah sebab peluang ataupun platform untuk wanita bersuara dan melakukan sesuatu untuk masyarakat itu banyak dan ada ruangnya berbanding ada negara-negara lain. Kadang-kadang wanita pendidikan pun tak dapat. Tapi dalam skop negara kita ada banyak program macam Girls for Girls Malaysia dan banyak lagi NGO-NGO lain, movement lain yang memberikan pemerkasaan kepada kaum wanita untuk bersuara dan diajukan segala perjuangan ini kepada pihak yang sepatutnya. Tapi bagaimana pula, sebab kadang-kadang kita tengok dalam movement sebegini, kebanyakannya juga kaum wanita dan perlukah sebenarnya lebih banyak penglibatan daripada kaum lelaki dan juga mereka yang membuat keputusan di peringkat yang lebih tinggi untuk memastikan apa yang dibincangkan dan disasarkan dapat direalisasikan dalam jangka masa yang lebih dekat. Okey, untuk menjawab soalan ini, saya tentu sekali bila saya menjadi pengarah bagi program ini, ramai yang mempersoalkan kenapa seorang lelaki mengetuai program pemekasaan wanita. Tetapi saya ingin jelaskan bahawa pemekasaan wanita bukan sahaja satu perkara yang perlu dilakukan oleh wanita sahaja, tetapi perlu dipandang serius oleh lelaki juga. Kerana kita ambil contoh, bila kita bercakap soal pemekasan wanita, kita nak membawa hak wanita ataupun suara wanita di parlimen, apabila hanya beberapa wanita sahaja bercakap dan majoritinya adalah lelaki, tapi lelaki tidak faham, maka perkara itu tidak dapat dicapai ataupun direalisasikan. Jadi untuk memastikan suatu usaha atau tentu sekali pemekasan wanita, perlu ada penglibatan dan keterlibatan lelaki. Dan bagi saya untuk soal ini, mungkin dalam soal pemekasan wanita 70% wanita dan 30% tentu sekali perlu ada lelaki dalam apa-apa
apa usaha yang dilakukan supaya ia seiring dan kita dapat pastikan kita dapat memberi pendedahan awal ataupun kesedaran terutamanya kepada kaum Adam itu sendiri betapa pentingnya pemekasan wanita. Dan kedua adalah berkenaan dengan soal kesaksaman gender. Tentu sekali kita ingin melihat Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara meraihkan gender inclusivity untuk memastikan seimbang dari segi lelaki dan wanita, sebab ketika ini kependudukan kita di Malaysia lelaki 51% dan wanita 49%, tidak jauh beza. Jadi sepatutnya perkara ini perlu selari dengan partisipasi wanita dalam politik. Tentu sekali pemimpin wanita di Dewan Rakyat perlu dipertingkatkan. Jadi usaha ini bukan sahaja usaha wanita tetapi usaha lelaki, kerana kita tentu sekali kita tahu banyak parti politik di Malaysia didominasikan oleh lelaki. Jadi lelaki harus sedar dan harus memberi peluang kepada wanita untuk kita memastikan penyungguran demokrasi itu berlaku dan kita dapat memastikan Malaysia sebuah negara yang gender inklusif. Ya. Puan Rina, boleh komen dengan apa yang Dr. Satya sebutkan tadi? Saya setuju sebab saya percaya kepada apa-apa sahaja perkara atau apa-apa sahaja isu atau apa-apa sahaja pergerakan program yang dilakukan harus bergerak oleh dua pihak. Ini perkara ini selalu kena menjadi 50-50. Dia tak boleh menjadi one-sided ataupun seperti orang kata bertepuk sebelah tangan. Kita tak boleh dianggap untuk diberi peluang sebanyak mungkin, tetapi kita yang tak rembat peluang itu, kita yang tak nak bersemangat untuk ambil peluang yang diberi. Jadi macam pada saya bercakap based on saya punya pengalaman, Parlimen Wanita Muda ni memang satu platform yang sebenarnya sangatlah diperlukan bertahun yang lalu. Tetapi tak apa, sebabkan benda tu dah diadakan sekarang, program itu dah diwujudkan sekarang, ia memberi platform bukan kepada belia spesifik sahaja, tetapi fokus kepada wanita dan sama-sama dapat bantu dalam memperkasakan wanita dari awal yang muda. Sebab dalam grup saya sendiri ada yang umur 15 tahun tapi sangat petah berbicara, sangat bijak, sangat pintar, dan saya belajar banyak daripada dia. Jadi kenapa kita nak mengahadkan kebolehan atau pembabituan wanita kepada pangkat-pangkat mungkin yang lebih rendah ataupun hanya semata-mata umurnya lagi muda. Dalam kita melihat juga ataupun menilai pencapaian keterlibatan golongan wanita di Malaysia, di dalam negara kita, kita juga tidak harus lupa kepada pengorbanan dan juga perjuangan pemimpin-pemimpin wanita yang terdahulu. Sempena Bulan Kebangsaan ini sudah pastinya kita ingin memperingati, menghayati perjuangan pemimpin wanita dikala mereka memperjuangkan kemerdekaan dan juga kedaulatan negara. Jadi pandangan Dr. Santesh, bagaimana generasi muda pada ketika ini khususnya golongan wanita perlu menghayati perjuangan kemerdekaan yang diberikan, yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu untuk kita memacu negara kita ke arah kemakmuran dan juga pembangunan yang lebih saksama. Okey, kerana kita membincangkan soal wanita dalam kepimpinan negara, saya rasa apabila kita cakap soal kemerdekaan, ketika kita Tunku Abdul Rahman ingin ke London untuk menuntut kemerdekaan, wanita antara orang yang menjadi tulang belakang yang sanggup memberikan emas, rantai, subang dan sebagainya supaya dapat dikumpulkan untuk dapat mempunyai sumber kewangan kepada Tunku Abdul Rahman dan rombongannya untuk ke London. Dan ini antara pengorbanan awal yang pernah dilakukan oleh kaum ibu itu sendiri di Malaysia untuk menyokong dan bersama-sama dalam menuntut kemerdekaan di Malaysia. Saya rasa pengorbanan
negara Malaysia sungguh menarik kerana ramai yang terlibat. Kita merupakan satu negara yang diverse dari segi pelbagai agama, pelbagai budaya, adat dan suku dan sebagainya, dan saya berharap generasi yang akan datang bukan sahaja inginkan perubahan semata-mata, tetapi kita harus menghayati pengorbanan yang telah dilakukan oleh generasi dahulu untuk negara kita dan tanah air kita. Jadi kita bersama-sama sentiasa mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi terhadap Malaysia, dan ini adalah bulan kemerdekaan. Saya rasa banyak perkara yang boleh dilakukan di rumah, jangan menghadkan disebabkan pandemik. Saya rasa pelbagai aktiviti boleh dilakukan oleh seorang ibu dan seorang ayah antara anak-anak mereka ataupun isi keluarga. Jadi raikan kemerdekaan dan bulan kemerdekaan ini dengan penuh meriah, dan kita hargai dan kita perlu ingat betapa susahnya orang-orang terdahulu berjasa kepada negara dan berjuang untuk memastikan Malaysia mendapat kemerdekaan. Terima kasih Puan Rina, terima kasih Dr. Satesh kerana perkongsian masa bersama kami. Kita juga pasti sentiasa menantikan apa yang terkini daripada program Parlimen Wanita Muda, dan selamat berjaya untuk semua aktiviti yang akan dilakukan pada masa akan datang ini, dan terima kasih sekali kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama.